Salam sejahtera Ibu Bapa serta waris sekalian. Pertama sekali, saya Cikgu Hidayati ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian anda sekalian untuk meluangkan masa menghadiri simposium untuk Ibu Bapa ini secara online. Sesi ini akan memberi gambaran keseluruhan kurikulum pembelajaran Bahasa Melayu di peringkat 5 dan 6 asas, standard dan juga lanjutan. Ibu bapa akan diberi taklimat tentang kemahiran yang diperlukan bagi setiap komponen kertas Bahasa Melayu. Melalui sesi ini juga, pihak sekolah berharap dapat berkongsi beberapa strategi agar ibu bapa dapat menyokong keperluan anak-anak dengan lebih baik dari rumah. Pembelajaran Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid. Ini disebabkan murid perlu menggunakan dan juga mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan seharian secara lancar, betul lagi berkesan. Pengajaran dan pembelajaran bahasa bertujuan menjadikan murid sebagai pengguna bahasa yang cekap, yang boleh berkomunikasi dengan yakin, berkesan dan bermakna dalam situasi sebenar melalui tugasan bahasa yang autentik. Pada akhir pembelajaran Bahasa Melayu, kami berharap murid dapat mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti, bertutur menggunakan sebutan baku dan intonasi yang betul, membaca pelbagai bahan serta memberi respons yang sesuai, menulis pelbagai jenis teks berdasarkan pelbagai tajuk yang sesuai, berinteraksi secara lisan dengan menggunakan sebutan baku, berinteraksi secara bertulis mengenai pelbagai tajuk yang sesuai, berfikir secara kreatif dan kritikal dan juga mengenali dan memahami budaya serta nilai-nilai murni masyarakat Melayu dan kaum-kaum lain. Baiklah, di sini saya akan terangkan 6 komponen kemahiran bahasa. Untuk mencapai tujuan ini, murid harus mengasah kemahiran berbahasa yang merentasi 3 kategori, iaitu reseptif, produktif dan interaksi. Ini merangkumi 6 kemahiran bahasa iaitu mendengar, membaca, bertutur, menulis, interaksi lisan dan interaksi penulisan seperti yang tertera dalam raja ini. Berdasarkan pendekatan kontekstual, terdapat beberapa domain pembelajaran yang dikenal pasti untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Murid didedahkan dengan domain-domain pembelajaran seperti yang berikut. Untuk darjah 5 dan 6 asas dan standard, domain yang didedahkan ialah domain peribadi, keluarga, sekolah, masyarakat dan alam sekitar. Bagi murid-murid darjah 5 dan 6 lanjutan pula, mereka didedahkan kepada domain yang sama tetapi ditambahi domain negara dan serantau. Ini bermaksud setiap petikan ataupun soalan yang akan diketengahkan dalam latihan dan peperiksaan adalah bersekitaran domain-domain ini. Baiklah, kini saya akan terangkan sedikit tentang komponen-komponen yang bakal diuji murid-murid. Antara komponen yang akan diuji ialah kefahaman mendengar dan bacaan. Untuk murid darjah 5 dan 6 standard, 10 soalan berdasarkan 7 petikan iaitu 20 markah. Untuk darjah 5 dan 6 asas, 15 soalan berdasarkan 8 petikan 30 markah. Dan tiada ujian untuk murid darjah 5 dan 6 Bahasa Melayu lanjutan. Untuk bahagian bacaan pula, darjah 5 dan 6 standard 20 markah, darjah 5 dan 6 asas 15 markah dan tiada ujian untuk murid darjah 5 dan 6 Bahasa Melayu lanjutan. Untuk bahagian lisan, format agak berbeza daripada darjah 4
lisan bukan lagi berdasarkan gambar tetapi berdasarkan video. Jadi murid akan ditanya 3 bahagian soalan. Contohnya, soalan 1 berdasarkan apa yang dilihat dalam video tadi. Soalan kedua pula akan menguji pengalaman murid berkaitan dengan tema video tersebut. Dan soalan ketiga ialah soalan terakhir, murid dikehendaki memberikan pendapat berkaitan video tema tersebut. Selain daripada kemampuan untuk menyampaikan pemahaman dan pendapat, adalah penting untuk murid-murid dapat bertutur dengan menggunakan bahasa Melayu yang baku lagi lancar. Begitu juga dengan bahagian karangan, format agak berbeza daripada darjah 4. Terdapat 2 jenis soalan. Yang pertama ialah menulis tentang tajuk yang diberikan. Yang kedua, menulis berdasarkan gambar berurutan. Kini gambar karangan mengandungi 5 petak gambar dan 1 petak kosong. Bagi murid bahasa Melayu lanjutan pula, terdapat 2 jenis soalan. Namun, tiada pilihan bagi karangan bergambar. Pilihan soalan pertama, murid harus menulis berdasarkan topik yang diberikan. Untuk pilihan kedua, menulis sebuah cerita dengan menggunakan permulaan yang diberikan. Murid hanya perlu menjawab satu soalan. Markah bagi karangan kini 40 markah. 20 markah bagi bahagian bahasa dan 20 lagi markah bagi bahagian isi. Berikut ini pula adalah komponen-komponen yang akan diuji dalam kertas bahasa untuk murid darjah 5 dan 6 asas 15 markah, darjah 5 dan 6 standard 90 markah dan darjah 5 dan 6 bahasa Melayu lanjutan 60 markah. Begitulah tuan-puan, gambaran keseluruhan kurikulum pembelajaran bahasa Melayu di peringkat darjah 5 dan 6 asas, standard dan juga lanjutan. Sebelum kami sarankan beberapa cara ibu bapa dapat memainkan peranan untuk membantu anak-anak dari rumah, izinkan kami berkongsi punca kelemahan murid. Kebanyakan masa, murid tidak memahami apa yang dibaca, lantas tidak memahami soalan yang diberikan. Hal ini berlaku kerana kurangnya pendedahan serta penguasaan murid pada kosakata. Ada kalanya semasa ujian lisan, murid tahu sebenarnya soalan yang diutarakan tetapi sukar untuk menyampaikan jawapan ataupun pendapat mereka kerana kosakata mereka sangat terhad. Oleh yang demikian, ada di kalangan murid yang mencampurkan beberapa perkataan atau ayat-ayat Inggeris. Dan ini pastinya akan menjejas penilaian murid. Beberapa perkara yang ibu bapa dapat membantu ialah mendedahkan anak-anak dengan berita dan isu-isu semasa melalui siaran berita atau surat khabar. Berbincanglah mengenai berita itu dengan soalan-soalan yang memberangsangkan menggunakan kaedah Sandbox ataupun 5W1H. Ajak mereka memberikan pendapat dan pandangan, berikan galakan dengan memuji atau bersetuju dengan pandangan mereka. Kemudian kongsi pula pandangan dan pendapat ibu bapa. Selain itu, berusaha untuk menggunakan bahasa baku dan kosakata yang sesuai secara sedar. Hal ini bukan saja dapat membantu kosakata dan pendedahan, tetapi keyakinan mereka. Sesuai dengan objektif kurikulum bahasa Melayu, kami ingin melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kritikal dan berinteraksi dengan yakin. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendapatkan pelbagai maklumat lanjut tentang mata pelajaran, sukatan pelajaran, program dan juga penilaian melalui laman sekolah kami. Sekian dahulu, terima kasih saya ucapkan kepada ibu bapa kerana meluangkan masa mendengar perkongsian kami. Semoga perkongsian ini bermanfaat bagi semua.